Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong Pahang. Kami terdiri daripada 3 ahli dan seorang guru pembimbing. Saya Kisina Dina Betrozali dan rakan saya Kunur Hadis Binti Muhammad Hafiz dan juga Saya Nur Damia Dayana binti Nordin. dan guru pembimbing sepenuh masa Puan Faridah Hanim binti Ahmad. Hari ini kami akan membahaskan tentang bandar teknologi hijau yang telah kami siapkan. Sektor yang kami libatkan dalam bandar hijau ini adalah seperti kehutanan dan pertanian, teknologi maklumat dan komunikasi, industri, bekalan tenaga, bangunan, sisa-sisa dari sisa dan juga pengangkutan. Bahan utama yang kami gunakan adalah bahan kita semula, iaitu kotak kasut, botol plastik, aluminium, lidi, bata aiskrim dan juga straw. Hidroelektrik menukarkan kuasa air menjadi elektrik. Stesen jana kuasa hidroelektrik yang dikenali sebagai pusat takungan di mana air terkumpul di empangan dan kemudian jatuh di ketinggian di atas turbin, menyebabkan turbin berputar dan menjana elektrik melalui generator. Kemudian voltanya dinaikkan untuk dipindahkan tenaga tanpa kerugian besar dan kemudian ditambahkan ke grid. Sebaliknya, air terpakai kembali ke proses semula jadi. Tenaga solar mampu membantu mengurangkan jejak karbon yang ketara. Ia dapat mengelakkan penghasilan gas rumah hijau. Ia juga merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dari berterusan dari masa ke semasa. Pertanian ini mampu menghasilkan bahan makanan, pemprosesan makanan dan pemasaran produk makanan dalam kawasan bandar. Haiwan ternakan di dalam ini mengeluarkan tinja dan akan menghasilkan baja organik yang akan digunakan untuk tanam tanaman. Ini merupakan satu pilihan yang terbaik, termurah dan disyorkan kepada petani di kawasan bandar ini. Perhutanan ini memainkan peranan penting pada ekologi habitat manusia dalam pelbagai cara. Ia menapis udara, air dan cahaya matahari. Ia juga tempat berteduh untuk haiwan. Perhutanan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengekalkan keseimbangan ekosistem di bandar ini. Fungsi teknologi maklumat dan komunikasi adalah untuk meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara ke arah lebih sistematik dan teratur. Selain itu, ia untuk mempercepatkan hubungan antara bangsa sekaligus mengukuhkan ungkapan dunia tanpa sepadan. Dan di samping itu, sistem pengajaran dan pembelajaran secara online dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dengan bantuan teknologi maklumat dan komunikasi. Semua pembangunan ini dibina dengan teknologi hijau yang merupakan alternatif untuk perkembangan ekonomi. Seterusnya, pembangunan teknologi hijau dibina supaya ekosistem semula jadi dapat dilindungi. Di samping itu, pembangunan yang ada dalam bandar hijau ini adalah seperti hospital, sekolah, pusat membeli belah dan perumahan. Industri ialah penghasilan barang atau perkhidmatan dan merupakan aktiviti ekonomi yang memproseskan bahan mentah menjadi barang siap atau menyediakan perkhidmatan. Asap kilang mewajibkan semua kilang dan syarikat yang terlibat dengan aktiviti membebaskan asap kilang ke udara agar memasang penapis asap pada cerobong kilang bagi memastikan tiada bahan berbahaya yang disebarkan bersama-sama asap kilang dan juga mengurangkan kuantiti asap yang dikeluarkan. Pengangkutan elektrik iaitu kereta api digunakan untuk memudahkan orang lain pergi ke kerja, sekolah, tempat lain. Ia juga menjimatkan masa untuk ke destinasi dan dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Recycle unit ini diwujudkan untuk memperbarui bahan kita semula yang dibuang di dalam tong sampah kita semula menjadi bahan baru. Bagi air sisa pula, sisa-sisa air kumbahan dari manusia akan ditapis dari tangki ke tangki menjadi air yang bersih dan boleh digunakan untuk menyiram tanaman. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton video kami. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.